Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua guru dan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan kelas pada malam ini. Dan saya amat terharu apabila saya mendapati seramai 300 orang pelajar dan guru mengikuti kelas pada malam ini. Harapan saya, semoga kelas ini mendatangkan manfaat kepada semua, khususnya pelajar-pelajar yang akan menduduki sijil tinggi Persekolahan Malaysia bagi subjek Bahasa Melayu STPM. Kelas pada malam ini, saya fokuskan kepada tajuk iaitu susunan konstituen ayat. Ayat yang gramatis terbina melalui susunan konstituen subjek dan predikat berdasarkan peraturan tertentu. Dalam konteks ini, ayat itu mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Berdasarkan peraturan tertentu, maknanya kita ada beberapa jenis susunan konstituen ayat, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu, cuba kita lihat rajah ini. Jenis susunan konstituen ayat terbahagi kepada dua, iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Susunan songsang pula terbahagi kepada dua, iaitu pendepanan seluruh predikat, pendepanan sebahagian daripada predikat. Ayat susunan biasa, binaannya subjek kemudian diikuti oleh predikat. Contoh, lelaki itu sangat rajin. Lelaki itu ialah subjek, predikat ialah sangat rajin. Kehidupan di sana tenang betul. Tenang betul ialah predikat. Di belakang ayat, untuk ayat susunan biasa. Rumah banglo Ramsani di pinggir bukit. Di pinggir bukit ialah predikat. Rumah banglo Ramsani ialah subjek. Badan pengurusan sekolah itu sedang bermesyuarat atas talian. Badan pengurusan sekolah itu ialah subjek. Sedang bermesyuarat atas talian ialah predikat. Sekolah-sekolah daib akan dibaik pulih tidak lama lagi. Akan dibaik pulih tidak lama lagi ialah predikat. Untuk ayat susunan biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Ayat susunan biasa bagi ayat tanya adalah seperti ini. Jiran baru awak itu siapa? Keadaan pesakit COVID-19 bagaimana? Harga rumah banglo itu berapa? Suami Hajah Noriah bertugas di mana? Kamu berhenti sekolah, mengapa? Jika kita lihat, semua predikat ialah kata tanya yang tidak menggunakan partikel. Jika kita buat ayat begini, siapakah jiran baru awak itu? Maka ayat itu ialah ayat susunan songsang. Bagaimanakah keadaan pesakit COVID-19? Ayat susunan songsang. Jadi, jika kita guna partikel kah, maka kata tanya itu
diletakkan di hadapan dan ayat yang terhasil itu ialah ayat susunan sonsang. Jika ayat susunan biasa, kata tanya itu akan diletakkan di belakang sebagai predikat tanpa penggunaan partikel kah. Susunan konstituen ayat yang kedua ialah ayat susunan sonsang. Ayat susunan sonsang ini binaannya predikat diikuti oleh subjek. Cuba kita perhatikan contoh satu. Ayat susunan biasa, lelaki itu sangat rajin. Ayat susunan sonsangnya pula ialah sangat rajin lelaki itu. Lelaki itu tetap menjadi subjek ayat walaupun berada di belakang dalam ayat susunan sonsang. Manakala sangat rajin ialah predikat. Walaupun dalam ayat susunan sonsang, sangat rajin itu diletakkan di hadapan ayat. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat susunan sonsang. Contoh kedua, kehidupan di kampung tenang betul. Ini adalah ayat susunan biasa. Untuk ayat susunan sonsang, tenang betul kehidupan di kampung. Contoh yang ketiga, rumah banglo Ramzani di pinggir bukit. Ayat susunan sonsang bagi ayat ini ialah di pinggir bukit rumah banglo Ramzani. Badan pengurusan sekolah itu sedang bermesyuarat atas talian. Ayat susunan sonsang bagi ayat ini ialah sedang bermesyuarat atas talian badan pengurusan sekolah itu. 5. Sekolah-sekolah daib akan dibaik pulih tidak lama lagi. Ayat susunan biasa. Ayat susunan sonsang bagi ayat ini ialah akan dibaik pulih tidak lama lagi sekolah-sekolah daib. Jenis ayat susunan sonsang ini terbahagi kepada dua, iaitu pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat. Bahagian ini pelajar kena faham betul-betul kerana bahagian ini yang selalu ditanya dalam peperiksaan. Terutamanya, pelajar kena faham bezakan antara pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, ayat susunan biasa. Datuk Azizul Hasni Awang mendapat pingat perak dalam acara Kirin di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jika pelajar diminta menukar ayat ini kepada pendepanan seluruh predikat, maka subjek ayat iaitu Datuk Azizul Hasni Awang diletakkan di belakang sekali. Contoh, mendapat pingat perak dalam acara Kairin di Sukan Olimpik Tokyo 2020, Datuk Azizul Hasni Awang. Bagi pendepanan sebahagian daripada predikat pula, pelajar akan gunakan formula yang saya sebut tadi. P, S, P. Maksudnya, predikat, subjek, predikat. Contoh, mendapat pingat perak dalam acara Kairin, Datuk Azizul Hasni Awang di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Atau, di Sukan Olimpik Tokyo 2020, Datuk Azizul Hasni Awang mendapat pingat perak dalam acara Kairin. Pelajar mesti faham betul-betul pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat dan jangan cuai
semasa anda menjawab soalan ini di dalam peperiksaan. Okey, cuba kita lihat latihan ini. Latihan pendepanan seluruh predikat. Nombor 1. Long Tiger tidak mengaku salah ugut pekerja. 2. Kementerian Kesihatan akan menyiasat dakwaan kesilapan petugas memberi suntikan vaksin. 3. Kelas bersemuka diadakan pada 1 September 2021 bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. 4. Pelayan restoran itu dituduh mencuri oleh majikannya. 5. Pemakaian pelitup muka sangat penting untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. 6. Pelarian Rohingya menimbulkan masalah kepada penduduk tempatan. Untuk menjawab soalan ini, walaupun nampak mudah, pelajar kena ikut langkah demi langkah. Pertama sekali, pelajar kena kenal pasti subjek bagi setiap ayat ini, dan kemudian yang kedua, pelajar kena tahu konsep pendepanan seluruh predikat. Maknanya, semua predikat dikedepankan dan subjek diletakkan di belakang. Itu ialah konsep pendepanan seluruh predikat. Ini ialah subjek bagi setiap ayat. Ayat pertama, subjeknya ialah Long Tiger. Ayat kedua, subjeknya ialah Kementerian Kesihatan. Ayat ketiga, subjeknya ialah kelas bersemuka. Ayat keempat, subjeknya ialah pelayan restoran itu. Ayat kelima, subjeknya ialah pemakaian pelitup muka. Dan ayat keenam, subjeknya ialah pelarian Rohingya. Dan kemudian kita tengok konsep. Konsep pendepanan seluruh predikat maknanya subjek dikebelakangkan manakala seluruh predikat dikedepankan. Jadi, jawapannya akan jadi begini. Contoh, tidak mengaku salah ugut pekerja, Long Tiger. Akan menyiasat dakwaan kesilapan petugas memberi suntikan vaksin, Kementerian Kesihatan. Diadakan pada 1 September 2021 bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6, kelas bersemuka. Dituduh mencuri oleh majikannya, pelayan restoran itu. Adalah untuk mengelakkan jangkitan COVID-19, pemakaian pelitup muka. Menimbulkan masalah kepada penduduk tempatan, pelarian Rohingya. Ini ialah pendepanan seluruh predikat. Cuba kita lihat latihan untuk pendepanan sebahagian daripada predikat. Ini ialah ayat-ayatnya. Pertama, lebah itu bersarang di atas dahan pokok bidara. 2. Emak menguli tepung di dapur. 3. Raju sedang berehat ketika pencuri itu masuk. 4. Mereka belum pernah sampai ke puncak Gunung Kinabalu. 5. Kemah itu selesa untuk 2 orang sahaja. 6. Harga rumah kini mahal berbanding dengan dahulu. 7. Mak Limah berasa puas melihat kesemua anaknya berjaya. 8. Pengetua sekolah kami bercuti pada hari esok. Okey. Kemudian kita kena faham konsep
pendepanan sebahagian daripada predikat, iaitu predikat, subjek, predikat. Jadi, macam pendepanan seluruh predikat juga, pelajar kena pasti subjek bagi ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Subjek bagi ayat ini ialah ayat 1, lebah itu. Ayat 2, emak. Ayat 3, raju. Ayat 4, mereka. Ayat 5, kemah itu. Ayat 6, harga rumah kini. 7, maklimah. 8, pengetua sekolah kami. Jadi, selepas pelajar kena pasti subjek, maka pelajar kena ingat subjek ini pula akan berada di tengah-tengah, diapit oleh predikat di kiri dan predikat di kanan. Jadi, jawapannya ialah begini. Bersarang lebah itu di atas dahan pokok bidara. Di atas dahan pokok bidara, lebah itu bersarang. Pun boleh. Menguli tepung emak di dapur atau di dapur emak menguli tepung. Sedang berehat raju ketika pencuri itu masuk. Atau ketika pencuri itu masuk, raju sedang berehat. Belum pernah sampai mereka ke puncak Gunung Kinabalu. Selesa kemah itu untuk 2 orang sahaja. Untuk 2 orang sahaja, kemah itu selesa. Mahal harga rumah kini berbanding dahulu. 8. Melihat kesemua anaknya berjaya, maklimah berasa puas. 9. Bercuti pengetua sekolah kami pada hari esok. Atau pada hari esok, pengetua sekolah kami bercuti. Okey, cuba kita lihat contoh soalan aneka pilihan yang pertama. Yang manakah ayat susunan biasa? Jadi, pelajar kena ingat, susunan biasa maksudnya subjek diikuti oleh predikat. A. Lusa mereka akan ke rumah abang di seberang tambak. B. Susah benar kehidupan penjajah itu pada masa ini. C. Di dalam beg besar di atas amari ada beberapa helai baju adik. D. Kurangnya perhatian ibu bapa boleh menjejaskan kestabilan emosi anak-anak. Sama juga, pelajar perlu kena pasti subjek ayat ini. Baru pelajar boleh tentukan mana satu ayat ialah ayat susunan biasa. Jangan tergopoh-gopoh menjawab soalan seperti ini sebab tersilap pandang anda akan mendapat sifar markah. Jadi, subjek bagi ayat A ialah mereka. Subjek bagi ayat B ialah kehidupan penjajah itu. Subjek bagi ayat C ialah ada beberapa helai baju adik. Dan subjek bagi ayat D ialah kurangnya perhatian ibu bapa. Maka jawapan yang tepat ialah D. Baik, contoh 2. Ayat yang manakah subjeknya berada pada akhir ayat? Kalau subjek berada pada akhir ayat, maknanya soalan ini bertanyakan pendepanan seluruh predikat. Pun sama konsepnya. Pelajar kena pasti subjek dalam setiap ayat. A. Dari negeri Sabah
bungkusan itu agaknya. B. Mendeklamasikan sajak hobi lelaki itu. C. Akan memasang jerat mereka pagi esok. D. Baru sampai ayahnya di bandar itu. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Pendepanan seluruh predikat. A, C dan D ialah pendepanan sebahagian daripada predikat berdasarkan subjek ayat. Baik, seterusnya. Soalan Anika pilihan 3. Ayat yang manakah yang mengalami pendepanan sebahagian predikat? Jadi, pelajar kena ingat konsep predikat, subjek, predikat. Mengalir deras air longkang selepas hujan. Mana subjek? B. Sejak akhir-akhir ini menjadi matang pelajar itu. C. Terhantuk bucu penyidai kepala Anwar. D. Kebanyakan pelajar tidak mendengar arahan guru, arahan pengetua. D ini memanglah salah. D ini ialah ayat susunan biasa, iaitu predikat di depan, subjek di depan, predikat di belakang. Okey, antara A, B dan C, jawapannya ialah A. Mengalir deras air longkang selepas hujan. Air longkang ialah subjek, mengalir deras ialah predikat, selepas hujan ialah predikat. Jika ayat ini ditukarkan kepada ayat susunan biasa, ayat ini akan menjadi air longkang mengalir deras selepas hujan. Ini adalah contoh soalan struktur. Hujahannya kurang meyakinkan panel juri. Apakah subjek dan predikat bagi ayat di atas? 2 markah. Ramai pelajar akan menjawab panel juri itu ialah predikat. Sebab berasaskan kepada konsep perasa nama ialah subjek ayat. Tetapi jawapan bagi ayat ini ialah hujahannya ialah subjek, kurang meyakinkan panel juri ialah predikat. Ini ialah contoh yang kedua. Di ruang tamu rumahnya, berkejar-kejaran anak kucing itu. Susun semula konstituen ayat di atas supaya menjadi ayat susunan biasa tanpa mengubah maknanya. Kalau ayat susunan biasa, maknanya ialah subjek, predikat. Jadi, untuk ayat ini, subjek ayat ini ialah anak kucing itu. Manakala predikatnya ialah berkejar-kejaran di ruang tamu rumahnya. Jadi jawapannya ialah anak kucing itu berkejar-kejaran di ruang tamu rumahnya. Okey, yang terakhir. Untuk pelajar-pelajar melakukan pekerjaan itu amat mustahil. Apakah susunan konstituen ayat di atas? 1 markah. Jika soalan tanya apakah susunan konstituen ayat di atas, maknanya pelajar hanya ada 2 jawapan. Sama ada ayat susunan biasa atau ayat susunan songsa. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan
komplement. Jadi, ayat ini ialah ayat susunan biasa. Kita akan belajar tentang ayat majmuk panjangan komplement pada sesi yang akan datang. Nanti kita akan tahu mengapa ayat ini dikatakan ayat majmuk susunan biasa. Saya akhiri kelas pada malam ini dengan ucapan selamat maju jaya dan semoga perkongsian pada malam ini mendatangkan manfaat untuk semua yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf kepada pelajar-pelajar yang tidak boleh masuk kelas pada malam ini disebabkan saya tidak menjangkakan kehadiran pelajar melebihi 300 orang. Saya fikirkan kehadiran yang dijangka ialah dalam lingkungan 100 atau 200 orang sahaja. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, saya akan besarkan kelas. Dan kemungkinan kita akan buat siaran langsung di media sosial, Facebook atau YouTube. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.